Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang berbahagia ini sekali lagi sama-sama dapat kita bertemu dan menyambung perbincangan kita dalam kitab Talbis Iblis, yang mana sebelum daripada ni kita dah baca mukaddimah berkaitan dengan kitab ini. Itulah pada perkara yang menyebut tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan iblis. Manusia, iblis, malaikat, jin, yang mana peristiwa awal bermulanya berlaku pertembungan di antara iblis dan manusia sejak daripada penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Sejak daripada penciptaan Nabi Adam alaihissalam, maka bermula itu berlakulah pertembungan antara iblis dan manusia, sehingga iblis minta dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan manusia. Qala rabbi fa'anzirni ila yaum yub'atsun. Qala rabbi anzirni ila yaum yub'atsun. Qala innaka minal munzirin. Dia minta dengan Allah supaya ditahan nyawanya sampailah hari kiamat. Allah izinkan dia. Dia minta tu kenapa? Dia kata qala فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Iblis dah minta dengan Allah untuk mendatangi manusia dan menghalang manusia daripada jalan Allah. Diminta dengan Allah, lalu dia kata, aku akan datangi manusia min baini aidihim, dari depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aimanihim, dari kanan mereka, wa an syama'ilihim, dari kiri mereka. Kalau 4 penjuru ni dia dah cover, mana lagi tinggal? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Lalu kamu tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Itu yang telah dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surah Al-A'raf berkait dengan keazaman iblis untuk cuba menentang ataupun menyesatkan manusia. Dan para ulama telah menulis banyak kitab berkaitan dengan nak menyelamatkan diri daripada tipu daya iblis. Bersama kita kitab, iaitu kitab Talbis Iblis yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Al-Jawzi rahmatullahi alaih dan ditahqiq oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi, yang mungkin insya-Allah kita membicarakan tentang bagaimana nak menyelamatkan diri daripada tipu daya iblis. Itu saja maksud kita, nak selamat daripada tipu daya satu makhluk yang sangat licik dengan tipu daya. Kita dah sebut pada pertemuan yang dulu, kalaulah manusia ni duduk di sebuah syarikat, dia kerja 15 tahun, mungkin orang angkat, orang boleh offer ke dia gaji 2 kali ganda, syarikat lain nak ambil dia. Sebab apa? Atas pengalaman dia. Orang akan panggil dia sebagai specialist, tenaga mahir. Sebab apa? 15 tahun buat kerja tu. Mungkin dia daripada awal posting sampailah pencet duduk situ je, orang kata ni memang hebat. Pasal apa? Dia specialist bab ni.
Tapi bila berbicara tentang talbis iblis, dia bukan pengalaman dia 10-100 tahun. Pengalaman iblis ni ribuan tahun. Sebab tu dia tahu seluk-beluk bagaimana nak menipu daya manusia. Dia tahu seluk-beluk bagaimana nak memperdayakan manusia supaya percaya tentang apa yang mereka kata. Kita tengok bila orang kata orang Melayu ni ada Nabi, ada Rasul, Rasul Kahar. Bila ditangkap Rasul Kahar dengan pengikut dia, maka pergilah satu kumpulan ustaz untuk memulihkan mereka, akidah mereka. Bila dibacakan hadis berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ana khatamun nabiyyina la nabiyya ba'di. Aku ni penutup sekalian nabi, tak ada dah nabi selepas daripadaku. Jawab di pengikut Rasul Kahar, sebab tu Kahar ni bukan nabi, dia rasul. Dia rasul untuk orang Melayu. Tengok, dia boleh twist kepala dia. Padahal dia tak tahu setiap yang nak jadi rasul kena jadi nabi. Tak akan jadi rasul melainkan seorang tu nabi. Tapi itulah tipu daya, talbis. Dan kita juga pernah sebut sebelum daripada ini bagaimana orang kafir, orang jahiliyah sanggup untuk tawaf di Baitillah dalam keadaan bertelanjang, tawaf di Kaabah dalam keadaan telanjang. Kita rasa tak masuk akal. Macam mana seorang manusia boleh beribadah dalam keadaan tidak berpakaian? Tapi talbis, iblis ni bila dia tipu secara logik manusia. Dia pergi bisik kepada manusia bahawa di saat kamu berbuat maksiat kepada Allah, kamu pakai pakaian itu. Lalu takkanlah bila kamu beribadah kepada Allah, kamu bawa pakaian yang sama kamu bermaksiat dengannya. Maka tinggalkanlah pakaian maksiat kamu, pergilah kepada Allah Azza wa Jalla, bawa diri kamu sendiri yang mana tidak terikat dengan apa-apa pun, melainkan sebagaimana kamu dilahirkan. Make sense? Logik ke? Nah, dia pun betul juga. Okey lah. Itulah namanya talbis. Bagaimana dia menipu penyembah berhala. Di saat Amru bin Luhai al-Khuzai, seorang ustaz jahiliyah. Kalau kira orang kita title zaman kita ni ustaz lah, waktu zaman jahiliyah dia yang mula-mula sekali bawa berhala daripada Syam buat mari ke Mekah. Padahal sebelum tu orang tak kenal pun berhala di Mekah, sebab mereka ni menyembah Allah depan Kaabah. Lama kelamaan dia tak tahu dia sebab apa dia sembah Kaabah. Lama-lama dia kata, dia pergi, Amru bin Luhai seorang ahli ibadah yang kira soleh lah di kalangan jahiliyah. Lalu dia pergi ke Syam, dia tengok orang Syam sembah patung yang berbentuk, ada mata, ada hidung, ada rupa. Dia kata ni lebih baik daripada kami di Mekah yang sembah patung petak ya. Feel dia rasa lain. Sebab hal ni nampak, bila kita doa nampak macam dia dengar lah, sebab ada telinga. Kalau depan batu tak nampak. Fastahsanahu, dia rasa benda tu baik. Lalu dia bawa balik berhala tu, gila tak depan Kaabah, antara dia dengan Allah. Kaabah depan dia, dia duduk sini, dia letak berhala depan. Bila orang tanya kenapa sembah berhala, dia kata ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami bukan sembah berhala, tapi kami mendekatkan diri kepada Allah dengan nampak berhala ni. Jadi rasa ibadah tu lebih dekat kepada Allah sebab kita sembah sesuatu yang nampak sifatnya. Talbis. Sebab itulah iblis ni tidak ada jalan keselamatan daripadanya melainkan dengan perlindungan dari Allah Azza wa Jalla dan ilmu berkaitan dengan tipu daya iblis. Dan hikmah diutuskan para rasul adalah untuk menyelamatkan manusia daripada tipu daya ini. Sebab dia dah janji daripada Nabi Adam AS,
Nabi Adam alaihissalam, antara Nabi Adam dengan berlakunya penyembahan berhala zaman Nabi Nuh alaihissalam, kaum Nabi Nuh, hampir selama 3 kurun dunia di bumi ini tidak ada yang menyembah melainkan kepada Allah. Tapi selepas 3 kurun dia berjaya. Iblis berjaya. Bila Iblis berjaya menjadikan manusia pada masa itu menyembah berhala, Allah utus Nabi Nuh alaihi salam. Qala ya qaumi u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kata Nabi Nuh dalam surah Nuh, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagi kamu melainkan Allah. Mati Nabi Nuh alaihi salam, manusia pun duduk dalam keadaan fatrah, tak ada Nabi tu, dia hilang sekejap. Kemudian Allah hantar pula Nabi lain. Antara Nabi Isa alaihi salam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada fatrah yang disebut sebagai jahiliyah. Akhirnya Allah utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengembalikan manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka para rasul, hikmah mereka diutuskan adalah untuk menyelamatkan manusia daripada fitnah dan juga tipu daya iblis. Karena itu kita akan masuk bab yang pertama, iaitulah perintah berpegang teguh kepada sunnah dan tetap berada dalam al-jamaah. Perintah ni sebab nak selamat daripada fitnah iblis. Sebab Nabi diutuskan untuk apa? Menyelamatkan manusia, liyukhrijahum minadh-dhulumati ila nur, mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Itu tujuan Rasul. Jadi siapa yang berpegang dengan perintah Allah, perintah Rasul, insya-Allah dia akan selamat daripada fitnah iblis. Berarti ni bekalan kita yang paling utama. Manhaj, metodologi kita dalam kehidupan. Macam mana nak selamat daripada fitnah iblis? Berpegang dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah dan berada dalam al-jamaah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berkhutbah di Jabiyah. Dia pun mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian pernah berdiri di hadapan kami kemudian bersabda, man arada minkum buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah fa inna asyaitana ma'al wahid wa huwa minal ithnaini ab'ad. Barang siapa yang ingin mendapatkan tempat yang terbaik di syurga, hendaklah dia tetap bersama jamaah, kerana syaitan akan bersama satu orang. Sesungguhnya syaitan bersama satu orang dan dia lebih jauh daripada dua orang. Dia lebih jauh daripada dua orang. Makna kalau kita duduk sendiri-sendiri, lebih mudah untuk ditipu oleh syaitan. Dan Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi thumma qala hadha sabilullahi mustaqiman thumma khatta an yaminihi wa shimalihi thumma qala hadhihi subul laysa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat satu garis yang lurus dengan tangan baginda. Buat satu garis lurus, kemudian baginda kata, inilah jalan yang
siratal mustaqim, jalan yang lurus. Nabi isyaratkan dengan garisan tersebut, inilah dia jalan yang lurus. Wala tattabi'us subul, kata Nabi lagi, jangan kamu kemudian Nabi SAW tulis garis pula, garis-garis yang pendek-pendek dan putus-putus di tepi-tepi dia. Kemudian Nabi kata hadhihi subul, dan jalan-jalan ini tidak ada darinya satu jalan, melainkan padanya ada syaitan yang mengajak kepadanya. Lalu Nabi SAW baca ayat, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutlah dia, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain daripadanya. Jelas kepada kita, ya? Dan Nabi SAW juga bersabda, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israel, akan sampai kepada umatku, akan berlaku kepada umatku apa yang telah berlaku kepada Bani Israel. Hadwan na'li bin na'li, sama seperti sandal dengan selipar. Kalau selipar satu sebelah kanan akan berlaku sama lagi, cuma sebelah kiri bentuk dia sama je. Maknanya persis sama apa yang telah berlaku kepada Yahudi atau Bani Israel akan berlaku kepada umat. Hatta in kana minhum man ata datang di dunia secara terang-terangan, maka umatku juga akan ada yang berlaku. Dan Nabi kata Bani Israel akan berpecah kepada telah berpecah kepada 72 millah, dan umatku akan berpecah kepada 73 millah. Itu ajaran, semuanya dalam neraka kecuali millatan wahidah, kecuali satu jalan atau satu ajaran. Para sahabat tanya, man hum ya Rasulullah, man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku berada di atasnya dan juga para sahabat. Itulah ajaran Nabi dan apa yang diamalkan oleh para sahabat. Baik, tiga hadis ini menceritakan kepada kita tentang kepentingan berada di atas manhaj. Apa maksud manhaj? Metodologi ataupun jalan. Manhaj ahli sunnah wal jamaah. Yang mana rata-rata sekarang ni isu yang sama. Orang dah kata tentang ahli sunnah wal jamaah. Ada buat kumpulan, ada buat pertubuhan, ada yang tak didaftarkan tapi juga mengaku, ada yang kata kita grup sunnah dan sebagainya. Setiap orang mendakwa sesuatu yang dia rasa itulah keselamatan baginya. Betul lah. Kalau dia tak rasa begitu, dia pun tak akan bangga dengannya. Sebab tu kalau kita kata awak bukan ahli sunnah wal jamaah, dia rasa tak, saya ahli sunnah wal jamaah. Sebab kalau dia tak berasa begitu, takkan dia buat peraturan ataupun pertubuhan untuk menamakan dia sebagai ahli sunnah wal jamaah. Hatta kalau tanya Syiah pun dia akan kata dia orang betul. Kalau tidak, takkanlah dia duk bermati-matian, duk membunuh orang untuk menyatakan dia tu betul. Tapi inilah talbis. Apabila seorang mendakwa dia adalah ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah adalah metod, cara kita beragama. Dan manhaj ahli sunnah wal jamaah pada namanya terikat dengan dua perkara. Yang pertama, manhaj dalam sudut talaqi. Maksud talaqi maksud apa? Belajar. Ataupun talaqi mudahnya manhaj satu dalam mengambil ilmu. Ahli sunnah wal jamaah dia ada metod dalam soal dia mengambil ilmu. Dia bukan sekadar jenama. Tak, jenama tu ada sifat dan kriterianya. Sifat yang pertama, dia ada manhaj dalam soal talaqi. Talaqi maknanya macam mana dia nak ambil ilmu. Sesuatu tu dinamakan ilmu, ada sifat dan cirinya.
Yang kedua, dia berpandu kepada ijma'us sahabah atau yang disebut sebagai al-jamaah, ijma' sahabat. Macam mana tafsiran sahabat kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Manhaj talaqi tadi makna dia mengambil ilmu ada sumber dia. Sumber dia paling utama apa dia? Al-Quran, As-Sunnah. Kemudian datang selepas daripadanya bila belajar usul fiqh, dia akan ada ijma', qiyas, istihsan, macam-macam lagi sumber ambilan ilmu. Tapi keutamaannya duduk pada dua, Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sebab apa? Sebab kembali kepada jalan keselamatan yang kita dah sebut tadi. Yang kedua, manhaj dia ialah berpandu kepada ijma'us sahabah, bagaimana para sahabat memahami ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah ciri mereka, ahli sunnah wal jamaah. Yang Nabi kata hum ma ana alaihi wa ashabi, mereka itu orang yang berada di atas ajaranku dan para sahabatku. Kadang-kadang bila Nabi sebut kita ni kena duduk dalam al-jamaah, makna jamaah ni maksudnya jamaah besar, ahli sunnah wal jamaah. Sebab kalau diperhatikan manhaj ahli sunnah wal jamaah sebenarnya menghimpunkan jutaan umat Islam. Sebab tu kalau kita tengok orang yang berada di atas jalan sunnah di Malaysia sama dengan mereka yang duduk atas ajaran sunnah di baik di Afrika, baik di Amerika, baik di Eropah, baik di Arab, baik di Cina, baik. Sebab apa? Manhaj mereka disatukan dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kalaulah jamaah tu diterjemahkan kepada majoriti, maka majoriti tu habis. Kadang-kadang apa yang menjadi majoriti di tempat sesuatu tempat, dia adalah minoriti dan mungkin syadz, mungkin dia adalah sesuatu yang asing. Sebab kalau kita tengok fitnah yang berlaku di zaman Imam Ahmad, pemerintah pada masa itu berpandangan Al-Quran adalah makhluk, pandangan Mu'tazilah. Maka mereka adalah majoriti pada masa itu. Di saat itu apakah kita kata Al-Quran itu makhluk? Tak. Sebab apa? Kebenaran itu bukan berada pada majoriti, tapi dia berada pada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Cuma Nabi sebut sebagai al-jamaah menunjukkan kepada orang yang berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sebenarnya mereka inilah jamaah yang paling ramai. Walaupun di saat kita rasa kita bersendirian, tapi kita berpegang pada Al-Quran dan juga As-Sunnah, di saat itu kita menyertai jamaah umat Islam yang besar. Boleh faham? Kita rasa contoh kita seorang, satu zaman kita seorang, tapi hakikatnya apa yang sedang kita berpegang dengannya, dia adalah pegangan jamaatul muslimin sejak daripada zaman Nabi sampailah hari akhirat. Dan Nabi juga kata la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin la yadurruhum man khalafahum. Umatku akan senantiasa berada di atas kebenaran, tidak memberi mudarat kepada mereka orang yang menyelisih mereka. Kebenaran mana? Kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW sejak daripada dulu sampailah akhir zaman. Ini jamaah yang besar. Kalaulah dunia ni dibuka sempadan dia, kalau dunia hari ni dibuka sempadan dia, buka sempadan Malaysia, buka sempadan Malaysia, buka sempadan Indonesia, buka sempadan, buka habis sempadan dunia, maka jangan kira majoriti tempat, kira majoriti umat. Mana yang akan jadi jamaah? Ahli sunnah wal jamaah. Kalau dibuka majoriti zaman, sempadan zaman dikumpulkan, majoriti mana yang paling ramai? Ahli sunnah wal jamaah yang berada di atas metod pengambilan ilmu ahli sunnah wal jamaah sebagaimana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kalau buka sempadan ni, kita rasa majoriti ni sebab ada sempadan ya. Kalau Selangor dia ada bawah sempadan dia. Kalau buka sempadan ni gabung dengan Kuala Lumpur, mungkin tak jadi majoriti dah. Atau buka sempadan, buka habis. Al-jamaah adalah orang yang berada di atas jalan Nabi dan para sahabat. Baik. Bila kata tentang fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad. Syaitan ni dia dengan seorang tu mudah dia nak tipu, dan daripada berdua tu payah sikit. Sebab antara metod ahli sunnah wal jamaah ialah an-nasihah. Metod ahli sunnah wal jamaah adalah an-nasihah. Kita bila tengok bab an-nasihah, termasuklah kita kata dalam manhaj talaqi. Pagi tadi pun saya sebut, kita ni siapa pun kita nak kata ulama tu tidak. Cuma kita ngaku kita adalah talibul ilmi, pelajar. Kita ni tengah ngaji, tak? Baik saya, baik tuan-tuan, semua sekali kita ni talibul ilmi. Kita bukan ulama pun. Kita ni talibul ilmi, orang belajar. Sebab kata ulama berarti banyak benda lagi tak tahu. Tapi di atas sifat talibul ilmi, kita memilih untuk ambil ilmu daripada siapa. Di saat itu kita menilai seseorang, ni ustaz ni kita ambil ilmu daripadanya, ni kita tak ambil ilmu daripadanya. Kita menghukum mereka bukan sebab kita lebih alim daripada mereka, tak. Sebab kita bersifat nak mencari benda yang baik. Jadi di saat orang kata jangan ambil ilmu daripada seseorang, kita nak cari ulama ahli sunnah wal jamaah, sampai kita kata jangan ambil ilmu daripada dia. Kita bukan menghina dia pun. Kita bukan kata dia tu tidak ulama, dah. Kalau dia nak dakwah begitu, tafadhal. Tapi sifat talibul ilmi, kita kena cari ulama alim yang benar-benar berada di atas manhaj yang benar. Benda ni tak nanti kita jadi orang alim baru kita nak nilai orang alim yang lain. Pernah berlaku khilaf di antara syekh di Madinah. Dua syekh. Satu syekh ngajar fiqh, satu syekh ngajar hadis. Allah dah ngajar hadis ni, syekh tu dia tak ada apa-apa, anak-anak murid dia je. Hak ni kata gitu, ni kata gini. Ada seorang India mari depan saya. Waktu tu saya oleh kerana duduk dalam kuliah hadis, kita laki duduk baca kitab fiqh di Masjid Nabi. Orang duk kata macam-macam guru fiqh ni. Hak ni kata gini, hak tu gitu. Dia baru tanya, "Kamu lagu mana tu? Nak ngaji dengan siapa?" Sudah kita kan. Saya pun jawab macam ni, saya kata ke dia. Dia kata, bukan aku layak untuk menghukum antara dua masyayikh, tetapi aku adalah talibul ilmi. Tugas kita nak belajar ilmu. Maka bila belajar ilmu, kita pilih orang tu bukan menghukum yang satu lagi, tak, kita pilih yang benar. Sebab manhaj talaqi kita kena cari yang benar sebelum ambil ilmu. Takut-takut kita tersalah ambil ilmu daripada orang yang tidak benar, habis. Sama juga kalau kita kata seorang nak pilih makanan, kita pilih makanan, betul tak? Kalau orang kata, "Ustaz, jom kita makan nasi biryani gang." Mana nasi biryani gang sedap? Saya pun tak tahu. Batu Pahat, je kita pergi Batu Pahat ni pergi. Pasal apa? Dia kata hak ori nya biryani gang, hak Johor ni ori. Orang kata jom makan nasi khabu. Nasi khabu mana? Lah ni ada nasi khabu import daripada mana? Daripada Kelantan tu, wukuf malam, pagi duduk di KL. Pasal apa? Pasal nak cari yang asli. Baik, kita bila kita nak makan, tak boleh tak kita kata nasi ni sedap, nasi ni tak sedap, aku nak pilih nasi hak ori ni. Dia kata mu tak boleh pilih sebab apa? Mu bukan taraf master chef lagi, makanlah ada. Kita bukan nak condemn hak dia tak sedap, kita nak pilih hak sedap. Sebab tu dalam adab talibul ilmi, manhaj ahli sunnah wal jamaah, selain daripada ambilan ilmu daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah yang kita setengah bincang ni, kita juga ada ciri yang seterusnya, iaitulah akhlak ataupun adab talibul ilmi.
Ahli sunnah bukan sekadar metodologi pada ambilan, dia juga ada metodologi pada adab dan akhlak talibul ilmi. Bersamanya ada keberkatan ilmu. Yang ketiga, mereka juga ada sifat, iaitulah tunduk kepada Al-Quran dan hadis, tunduk kepada ilmu. Dia bukan sekadar belajar, waktu belajar dia berakhlak, tapi bila tahu sesuatu ilmu, dia akan tunduk dan ikut ilmu tersebut. Batu para salaf antara doa dia, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Dia minta dengan Allah, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sebagai kebenaran dan jadikanlah kami orang yang ikut kebenaran. Tunjukkanlah kami kebatilan sebagai kebatilan, jadikanlah kami orang yang menjauhi kebatilan. Supaya kita ni dapat ilmu yang benar. Maksudnya, tujuannya apa? Nak selamat daripada fitnah syaitan. Sebab kalau kita duduk dalam manhaj yang lain, terang-terang pun kena tipu dia. Bila kita baca kitab Ad-Da' wa Dawa', Ibn Qayyim sebut tentang punca manusia berada dalam kemaksiatan. Ada 4 pintu. Pintu yang pertama ialah pandangan, pintu yang kedua ialah bisikan, yang ketiga keempat lupa. Yang kedua lah kita sebut. Yang kedua ialah apa dia? Bisikan. Yang kita sebut tadi di awal tadi, bagaimana talbis iblis boleh tipu penyembah berhala. Macam mana dia datang? Bisikan. Molek ni buat gini ni, molek buat gini ni. Dia berasa begitu. Apa salahnya? Ada je bisikan-bisikan. Sehingga dia sebut perkataan Al-Imam Syafi'i tentang kaum sufi yang jahil, yang mana mereka merasakan syaitan buang daripada mereka sifat-sifat kejahilan atau sifat-sifat mana dia nak mendidik jiwa, dia sedang bina, sucikan hati, sucikan, buang sifat tu, buang sifat ni, buang. Tapi bila saat dia buang, dia tak masukkan Al-Quran, tak masukkan As-Sunnah. Yang dia rasa sebenarnya bukanlah ketenangan, tapi dia sedang merasakan kekosongan. Dia rasa khusyuk, tunduk, sebenarnya itu rasa kosong, bukan rasa tenang. Tapi syaitan, dia boleh tipu dia rasa itulah ketenangan. Yang sedang dia rasa sebenarnya kekosongan. Sebab apa? Ketenangan pasti datang bersama Quran dan juga As-Sunnah. Tapi bila dia kosong, dia rasa dia ni alah tak kacak dengan orang, tunduk pandangan. Betul dah, buat ibadat berzikir banyak beribu kali dengan zikir-zikir yang mungkin ciptaan dan rekaan manusia. Dia rasa benda tu dia buat baik, dia pun rasa macam tenang. Tapi sebenarnya sifat tu ialah kosong. Dia sedang merasakan kekosongan, tapi dianggap sebagai ketenangan. Itu bahaya. Jalan keselamatan kita ni mesti kembali juga, mesti kembali kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Okey? Belajar belajar, berakhlak, beradab, kemudian kita tunduk kepada ilmu. Tunduk kepada ilmu. Dan carilah di saat kita nak berpegang teguh kepada As-Sunnah ni dan berada dalam jamaah, kita nak cari ulama-ulama yang mengajar mereka ialah ahli sunnah, ialah berpandukan Al-Quran dan juga As-Sunnah serta ijma'us sahabah. Baik, sambung. Imam Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan bahawa satu ketika dia berdiri seraya mengutarakan, ketahuilah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di hadapan kami. Kemudian baginda bersabda, ala inna man qablakum min ahli kitab iftaraku ala 72 millah wa inna hadhihi al-millah sataftariqu ala 73 sintani wa sab'una fin nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al jamaah.
wa innahu sayakhruju min ummati aqwamun tajara bihim tilkal ahwa kama yatajara al-kalbu bi sahibihi. Ketahuilah umat ni, sungguh umat sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab terpecah belah menjadi 72 golongan, dan umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. 72 golongan di neraka, sedang satu golongan di syurga, iaitulah al-jamaah. Dan sungguh akan keluar dari umatku segolongan manusia yang hawa nafsunya sudah merasuki diri mereka seperti penyakit anjing gila merasuki pengidapnya. Jadi ini juga satu daripada kemuliaan ahli sunnah wal jamaah, ialah mereka berada dalam keselamatan daripada api neraka. Syaitan, bila dia, iblis ni bila dia hasut manusia, tujuan dia apa? Tujuan dia nak masuk dalam neraka, duduk sekali dengan dia. Sebab apa yang ada pada dia adalah hasad, dengki, benci kepada Nabi Adam AS dan zuriat keturunannya. Sebab dia dulu duduk dalam syurga, tapi dilaknat oleh Allah disebabkan Nabi Adam. Maksud dianya supaya dia akan duduk dalam neraka bersama dengan iblis. Itu maksud dia. Dan dia bukan nak apa pun sampai akhiratnya, dia bukan nak pengikut pun. Iblis bila menyesatkan manusia, dia bukan cari populariti, dia bukan cari pengikut. Dia tak kisah kita ni duduk kumpulan apa pun, tak tubuh kumpulan syaitan pun tak apa. Yang penting manusia sesat sebagaimana dia. Itu penyakit orang hasad. Dia tak penting orang berada di atas kebenaran. Kalaupun dia tahu dia tak betul, dia tak suka orang jadi betul, dan dia nak kembali ataupun nak sesatkan orang supaya jadi tak betul seperti dia. Iblis, dia bukan cari pengikut. Sampai hari akhirat malah dia berlepas diri. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amr innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Dalam surah Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala sebut tentang perkataan iblis, syaitan. Surah Ibrahim ayat berapa ni? Sekejap kita tengok. Ayat 22. Surah Ibrahim ayat 22. Syaitan kata, lamma qudiyal amr, bila habis dah putus belaka dah orang masuk neraka, masuk syurga, innallaha wa'adakum wa'dal haqq, dia jumpalah orang dalam neraka. Dia kata apa? Allah dulu janji kepada kamu janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, aku juga janji tapi aku bohong. Syaitan kata lagi, surah Ibrahim ayat 22, wa ma kana li 'alaikum min sultan, aku tak ada kuasa pun paksa kamu, illa an da'autukum fastajabtum li, melainkan aku ajak kamu ikut. Fala talumuni wa lumu anfusakum, jangan marah ke aku, marahlah diri kamu sendiri. Okey, marahlah diri kamu sendiri. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl, aku kufur, maknanya aku kufur tu aku berlepas diri ya, dengan apa yang telah kamu syirikkan denganku sebelumnya. Mana dia ada tanggungjawab dah. Dia kata aku ajak je, bukan paksa pun, dan dia pun bukan nak buat geng pun. Tapi itulah sifat iblis. Dia kerja dia nak menyesatkan manusia. Baik, dia nak menyesatkan manusia, tujuan dia apa? Duduk dalam neraka.
Nabi datang untuk apa? Menyelamatkan manusia daripada masuk neraka. Jadi Nabi kata umat dia akan berpecah selama banyak 73 golongan. 72 daripadanya masuk neraka. 72 daripadanya masuk neraka. Satu je masuk syurga. Siapa dia? Orang yang berada di atas jalan Nabi dan juga jalan para sahabat. Yang ni yang dijawab oleh Nabi SAW. Dan inilah asas kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa yang kata dia Ahli Sunnah wal Jamaah, cirinya pada nama tu ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, berpegang dengan sunnah dan mengikut jamaah, iaitu jamaatus sahabah. Baik, sebab tu kita tengok para sahabat ni, bila sifat Nabi buat, dia akan ikut. Nabi tinggal, dia akan tinggal. Supaya apa? Dia bimbang ditipu oleh iblis. Takut bimbang ditipu oleh iblis. Kalau kita buat hak Nabi buat, takkanlah kita kata Nabi kena tipu juga. Mustahil. Nabi tu ajar kepada kita. Malah Nabi lah mengajar kepada kita untuk lari daripada tipu daya iblis. Kalau Nabi buat begitu, kita ikut Nabi, selamat atau tak selamat? Selamat lah. Itu saja jawapan dia. Baik, kerana itu dari Abdullah Ibn Mas'ud, kalau tak silap ni sebut Abdullah mana, bahawa dia mengutarakan sederhana dalam mengerjakan sunnah lebih baik dari bersungguh-sungguh dalam mengerjakan bid'ah. Sederhana ni maknanya buat sikit lah, kita buat tu tak banyak, tapi yang kita buat itu ikut sunnah. Lebih baik daripada kita buat banyak tapi benda tu termasuk bid'ah. Sebab apa? Macam ginilah contoh mudah. Ada orang periksa, bila dia periksa, cikgu suruh buat karangan tidak lebih daripada 150 patah perkataan. Dia pun tulis tidak lebih. Ni masalah tidak lebih, bukan tidak kurang, tidak lebih 100 patah, 150 patah perkataan. Dia pun tulis adalah 100 perkataan. 50 dia tak tulis, 100 patah perkataan. Seorang lagi tulis banyak, tulis bekas setakat 150, tulis 300 patah perkataan, double. Tapi hak 100 ni dalam tajuk, hak 300 tadi luar tajuk, off topic. Maka kalau kita nak faham perkataan ni, lebih kurang itulah. Sederhana dalam sunnah, mana dalam tajuk lah, lebih baik daripada berlebih-lebihan tapi bid'ah. Sebab cikgu bila tengok 300 patah perkataan hebat, dengan bahasa bombastiknya, dengan tulisan cantiknya, huruf tersusunnya, nah, selang satu barisnya, bersih tulisan, tak ada contek-contek, tapi satu je masalah dia, off topic. Nak banding seorang lagi, mungkin tulisan dia tak cantik lah, nah, ada huruf besar, huruf kecil pun tukar lagi, selang pun kadang-kadang cek awak garisan tepi kertas tu jangan tulis lebih daripada garisan ni. Tapi on topic, mana lebih baik? Pastilah lebih baik bila kita duduk dalam. Sebab tu kita kata bila berada dalam sunnah ni, orang akan tengok kita ni macam malah buat amal. Ada orang kata, ni popok sini malah, kau tu tak boleh, kau ni tak boleh, ini malah lah kau amal, dia kata. Ada orang kata gitu. Bukan setakat dia kata gitu, Nabi SAW kata, di akhir zaman bila munculnya golongan khawarij, kamu akan rasa amalan kamu sikit banding mereka, sebab amalan mereka hebat. Tapi yang salahnya apa? Off topic dengan on topic. Memang kita tengok amalan sikit lah, dia ni 1000 kali zikir daripada waktu pagi sampai duha. Tapi ahli sunnah, dia baca sikit je, 3 kali 4 perkataan, macam hadis Juwairiyah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang zikir selepas salat subuh sampai waktu duha, doa atas tempat salat.
Nabi masuk rumah, Nabi kata daripada tadi tak habis lagi. Tak. Aku sebut 4 kalimah 3 kali di sisi Allah lebih baik daripada apa yang kamu baca. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Sebut 3 kali jauh lebih baik. Memang dah dia baca dah tu, lepas tu dia buat kerja lain. Hak ni duduk situ tak berhenti daripada tadi lagi, tapi dia off topic. Mana lebih baik? Tu dia kata bersederhana di atas jalan sunnah lebih baik daripada berlebih-lebihan tapi di atas bidah. Yang ni yang kita nak cari sebenarnya. Ni kalau kita kata resepi asli, hak ni lah dia. Jalan keselamatan yang boleh menyelamatkan kita daripada fitnah iblis. Baik. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia menyatakan berpeganglah pada jalan yang lurus dan sunnah, kerana seorang hamba yang berada di atas jalan lurus dan sunnah itu mengingat Allah yang Maha Pengasih, lalu kedua matanya menangis kerana takut kepada Allah, sungguh dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Dan sederhana di atas jalan yang lurus dan sunnah jelas lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam menyelisihi keduanya. Sama juga ni, buat sikit tapi sunnah daripada banyak tapi bukan sunnah. Sebab tu kita kata tadi macam yang merasakan kekosongan, dia rasa ketenangan. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Zikir ni mendatangkan ketenangan. Tapi kalau di saat dia berzikir dengan benda yang tidak disyariatkan, sebenarnya dia sedang ditipu dengan kekosongan. Dia dah berzikir, dia sebut hu. Dia kata zikrullah. Hu tu betul ke nak zikrullah? Takut-takut sebaliknya. Okey. Jadi Nabi ada ajar tak zikir hu? Tak ada. Sebab apa? Sebut betul-betul lah. Kalau nak sebut subhanallah ke, alhamdulillah ke, Allahu akbar ke, itu adalah sunnah. Dari Asim, dari Abul Aliyah, dia mengungkapkan, hendaklah kalian berpegang teguh pada ajaran pertama yang dipegang oleh para sahabat sebelum orang-orang terpecah belah. Lantas aku, yakni Asim, menyampaikan apa yang dikatakan oleh Abul Aliyah kepada Al-Hasan, maka dia berkata, demi Allah, dia telah menasihatimu dan berkata benar kepadamu. Berkata benar kepadamu. Dari Sufyan, dia mengatakan, wahai Yusuf, jika kamu mendengar di belahan timur ada seorang laki-laki ahlu sunnah, maka kirimkanlah salam kepadanya. Begitu pula halnya jika engkau mendengar di belahan barat ada seorang lelaki ahlu sunnah, maka kirimkanlah salam kepadanya. Sungguh sebab jumlah ahlu sunnah itu sedikit tapi jamaah. Sebab apa tadi kita, kalau kita buang border, malah kita buang border zaman, boleh jadi jamaah ni banyak sebenarnya. Cuma mungkin pada satu zaman dia tu sedikit lah. Nabi, umat Nabi paling ramai, tapi ahli sunnah tu satu masa sedikit. Payah rupanya nak cari ahli sunnah ni. Mari jumpa seorang Bangladesh mari. Dia tanya, mana aku nak cari majlis ilmu ahli sunnah? Saya pun tanya, kamu nak cari bahasa Malaysia ke bahasa Bangladesh? Dia tanya, dia orang Bangladesh tapi cakap Arab lah. Dia kata cakap Arab. Dia kata, tak ada, aku tak jumpa majlis ahli sunnah di Malaysia. Saya tanya dia gitu lah, mau cari hak Bangladesh ke mau cari hak Malaysia? Kalau Malaysia aku kata ada banyak, tapi Bangladesh aku tak boleh nak jawab lah kata. Tapi hak banyak tu pun kita rasa masih lagi sikit lah. Apa ni? Sebab tu kena cari, kena cari. Ada je lelaki ahli sunnah, bagi salam, maknanya kita bersama dengan mereka. Ayub berkata, di antara kebahagiaan pemuda dan orang Arab, orang ajam non-Arab, ialah apabila Allah membimbing keduanya untuk belajar dari ulama ahli sunnah. Kebahagiaan kita dan juga orang ajam ni apabila Allah bimbing kita untuk belajar daripada ulama ahli sunnah.
Sufyan Ats-Tsauri berkata, saling berwasiatlah untuk berbuat baik kepada ahli sunnah kerana sesungguhnya mereka adalah orang-orang asing. Yunus bin Abdul A'la Yunus bin Abul A'la bin Abil A'la mengatakan, aku mendengar Asy-Syafi'i berkata, jika aku melihat lelaki ahlul hadis, maka seakan-akan aku melihat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul dah. Kita ni kalau boleh hidup zaman Nabi, bahagia kita. Sebab apa? Sebab Nabi ada. Boleh hidup zaman Nabi ni bahagia sebab Nabi ada. Ada masalah, tanya Nabi. Nabi kata gapo, kita dengar. Nabi suruh, kita buat. Nabi larang, kita tinggal. Sebab apa? Nabi ada depan. Bahagia tak? Bahagia. Malah hidup zaman Nabi ni tak ada khilaf pun sama kita ni. Khilaf zaman kita ni keluar-keluar nak ikut mana tak tahu. Ustaz banyak aja. Zaman Nabi mudah, apa Nabi kata. Baik. Siapa yang tak hidup zaman Nabi, sebenarnya dia tidak diharamkan daripada perkataan Nabi. Maknanya bukanlah dia tak boleh dengar hak Nabi kata. Sebab Allah Azza wa Jalla simpan perkataan Nabi ni dalam bentuk hadis-hadis yang diriwayatkan. Sehingga Al-Imam At-Tirmidzi bila tulis kitab dia Al-Jami' As-Sahih, dia namakan kitab dia Jami' At-Tirmidzi, dia kata siapa-siapa yang ada kitab ini, iaitu kitab hadis, dalam rumah dia, seakan-akan di dalamnya ada Nabi yang berkata-kata. Mana hadis tu adalah perkataan Nabi yang sampai kepada kita. Walaupun kita tak hidup zaman Nabi, tapi perkataan Nabi disampaikan kepada kita oleh para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian tabi'at, sampailah kepada zaman kita. Berarti jalan keselamatan tu ada. Sebab tu Allah Ta'ala kata, Nabi kata, sentiasa umat dia akan ada atas kebenaran sampailah hari kiamat. Tidak akan ada yang memudaratkan mereka, sebab mereka ada sesuatu yang menjaga mereka, iaitulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila kita duduk di atas jalan ahli sunnah wal jamaah, itu adalah kebahagiaan. Dari Al-Junaid, dia berkata, semua jalan tertutup bagi manusia kecuali bagi orang yang meniti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah dan menetapi ajaran balik baginda. Kerana semua pintu kebaikan terbuka baginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada sesungguhnya pada kamu, pada diri Rasulullah, bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada suri teladan yang baik. Jadi ringkasnya begitulah. Kita dah banyak kali dengar tentang manhaj ahli sunnah wal jamaah. Orang kata ahli sunnah, sunnah ni apa? Ialah kembali kepada manhaj Nabi dan juga para sahabat. Itu apa-apa masalah kita rujuk kepada apa yang Nabi buat dan apa yang sahabat faham. Duduk mana-mana pun. Dan dia ada ciri kriteria dia. Ciri dan kriteria dia. Carilah. Al-isnadu minad din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sanad itu menyandarkan ilmu kepada seseorang, itu adalah sebahagian agama. Maka bila nak cari ilmu, maka dia adalah cari agama. Carilah daripada orang yang benar. Akhir zaman ni ramai yang tidak amanah dengan ilmu. Satu, tak tahu tu satu. Yang tak amanah pula dengan ilmu. Macam kita kata, saya tak tahu, tak apa. Itu sebahagian daripada amanah ilmu. Bila dia kata dia tak tahu. Yang kata tahu tapi dalam keadaan tak tahu, itu bahaya. Ataupun dia mendakwa sesuatu yang dia tidak ada. Ini juga sebahagian daripada amanah ilmu. Di sisi ulama hadis, kalau dia tengok orang tu, dia kata apa? Pendusta, maka mereka akan sebut sebagai kadzab atau dajjal, ataupun disebut sebagai matruk. Orang ni matruk tu maknanya
ditinggalkan ilmunya, ilmu dia orang tak ambil sebab matruk. Sebab tu saya katakan tadi, metodologi nak ambil ilmu daripada ahli sunnah, kita tengok satu manhaj talaqi dia kan. Bila dia ngajar, banyak mana dia sebut Quran, banyak mana dia sebut hadis. Satu kita cek gitu. Bila kita nak cari jalan ilmu yang selamat, duk dengar-dengar dia ni daripada awal sampai akhir, tak ada qala Allah, tak ada qala Rasul. Yang ada fulan tu kata, fulan ni kata, saya rasa, ulama kata, mungkin lah ni. Kalau ulama yang benar tak apa, tapi kita pun tak tahu ulama mana. So satu cek manhaj talaqi dia, mana dia ambil ilmu, sumber dia mana. Kalau dia bawa Quran, bawa hadis, mana kita ambil daripada ni. Satu. Yang kedua, manhaj tadi kita kata tentang adab dan juga akhlak. Ahli sunnah, oleh kerana dia ni manhaj talaqi dia Quran dan hadis. Quran dengan hadis tak ada kata-kata penghinaan, cercaan, maki dan sebagainya. Jadi di saat kita tengok ada orang majlis ilmu, dia duk caci, duk maki, duk kata kat orang, maka tak payah ambil ilmu daripadanya. Sebab itu bukan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Bukan. Kalau kita pergi juga, mana kita telah campurkan diri kita dalam bahaya. Yang ketiga, lain daripada adab dan akhlak, ialah tunduk dan patuh tadi kita kata. Tunduk dan patuh apa yang dia ajarkan. Kalau dia sebut sesuatu benda ni benar, lalu kita tengok apa yang dia buat sama dengan yang dia buat, yang dia ajar, maka kita kata orang ni ilmu dia benar. Tapi kalau dia kata baliknya, buat pula sebaliknya, maka kita kata orang begini tak payah ambil ilmu daripadanya. Dan yang keempat, kita bimbang para pendusta di atas nama agama. Di akhir zaman ni, para pendusta di atas nama agama, mendakwa sesuatu yang mungkin dusta, mungkin bohong, mungkin tidak ada nilai ilmunya, dan orang ini disebut sebagai matruk, ditinggalkan ilmu. Contoh dusta lagu mana? Okay, kalau dia kata sesuatu hadis, kemudian orang kata hadis ni palsu, dia rujuk balik, okeylah saya tarik balik sebab hadis ni hadis palsu, saya tak tahu dulu, saya ingat betul. Contohnya, tiba-tiba bila orang kata, dia kata biar walaupun benda ni palsu pun, kurang-kurang dia daripada orang alim ni wali, kita boleh ambil ilmu daripada dia. Ada orang jawab gitu. Bila dia baca satu kitab yang dia pun ada hadis-hadis dhaif dan palsu, orang ingat kepada dia, ustaz, kenapa ustaz baca kitab ni? Bacalah kitab lain, kitab ni ada hadis palsu. Dia kata, apa salahnya? Penulis dia ni wali, kita nak ambil ilmu daripada wali, boleh ya? Pada hadis palsu, bahaya. Manhaj talaqi kita tu kena cek supaya kita tak lari daripada ahli sunnah wal jamaah. Ada juga yang mendakwa sesuatu yang tidak dia miliki. Mungkin dia bukan degree, tapi dia kata dia ada degree. Mungkin dia tak ada MA, dia kata dia ada MA. Mungkin dia tak ada PhD, dia kata dia ada PhD. Mungkin dia kata dia ada sanad, padahal dia tak ada sanad, dan sebagainya. Semua benda-benda gini adalah satu pendustaan di atas nama agama. Al-A'mash pernah duduk dalam satu majlis yang dia cabut bulu ketiak kan. Dia duduk dalam satu majlis, orang baca hadis, dia duduk depan tengah-tengah ni, dia cabut bulu ketiak. Kawan tu baca hadis, diriwayatkan Al-A'mash kata begini, aku dengar A'mash kata, bacalah hadis dia. Dia guna nama A'mash tapi baca hadis palsu. Kebetulan A'mash ada dalam majlis ilmu tu. A'mash bangun, kemudian cabut bulu ketiak tengah-tengah majlis. Dia pun kata, orang tua, mu tak ada adab ke? Dia cabut bulu ketiak dalam majlis. Dia kata, apa yang aku buat jauh lebih baik daripada yang kamu sedang buat. Aku sedang buat sunnah Nabi, cabut bulu ketiak. Sedang kamu sedang berdusta di atas nama Nabi. Aku adalah A'mash dan aku tak pernah kata hadis tu. Dia kata, aku adalah A'mash, aku tak pernah riwayat hadis yang membaca. Mu kata A'mash riwayat, aku A'mash, aku tak pernah riwayat hadis yang membaca. Apa yang aku buat lebih baik daripada apa yang kamu sedang buat. Aku cabut bulu ketiak, mu sedang dusta atas Nabi.
Apa? Mendakwa sesuatu yang dia tidak ada. Ini adalah pendustaan di atas nama agama. Sebab tu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pertama sekali kalau kita nak selamat daripada tipu daya iblis, jalan ni kita kena kenal. Jalan selamat daripada iblis kita kena kenal. Takut-takut kita nak lari daripada mulut buaya masuk dalam mulut harimau, atau sebaliknya, lari daripada mulut harimau terjun masuk dalam mulut buaya. Sebab kita tak kenal jalan keselamatan. Jadi tuntutan yang paling utama ialah kita berada di atas jalan ahli sunnah wal jamaah di zaman fitnah. Belajarlah, cari banyak ilmu. Ulama-ulama yang boleh baca hadis, ambillah ilmu. Khilaf yang ada sikit sebanyak, selama mana dia berada di atas manhaj yang sama, kita berlapang dada. Kita tak jumpa semua dua orang tu sepakat 100% satu pendapat dah. Kita ustaz ni esok tanya ustaz tu pula soalan yang sama, lain pula jawapan. Lusa tanya pula ustaz tu, lain pula jawapan. Selama dia adalah manhaj yang sama, kita berlapang dada lah. Kita pilih lah, mungkin aku lebih cenderung hujah ustaz ni lebih kuat, tapi manhaj dia benar, alhamdulillah, ambil. Jangan dia buat dia bawa manhaj yang lain daripada ahli sunnah wal jamaah. Manhaj dia bawa hadis tapi sahih secara kasyaf. Contohnya, tuan-tuan tengok kan isu hak baru ni kan, tahu tak isu dah? Orang kata ada orang hukum sekarang ni ada satu gambar, dia telah menghukum satu hadis, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri dia, maka dia kenal Tuhan dia. Hadis tersebut disebut, kemudian hadis ni disahihkan oleh Ibnu Arabi secara kasyaf. Faham tak tu? Tak faham? Kasyaf tahu kasyaf? Kasyaf tahu? Kasyaf tahu tak kasyaf? Dia nampak benda gaib lah. Benda gaib. Kasyaf lah. Dia nampak benda yang orang lain tak nampak. Kasyaf. Benda gaib lah biasanya. Hadis ni sahih. Cara dia disahihkan secara kasyaf. Maknanya tak ada gunalah Al-Imamul Bukhari kumpul hadis, berjalan beratus-ratus bertahun-tahun nak kumpul riwayat hadis, cari rawi tu, cari rawi ni, nak tahu mana hadis sahih, mana hadis dhaif. Tak ada gunalah Al-Imam Muslim pergi cari hadis, tulis kitab-kitab pasal nak saring hadis dhaif daripada hadis sahih. Baik duduk di atas tikar semayang, duduk berzikir 1000, 10,000 kali, akhir sekali Nabi mari kata hadis ni dhaif, hadis ni sahih, hadis ni dhaif, hadis ni sahih. Kasyah lah tu. Tapi ada zaman ini hadis sahih secara kasyaf. Buka mana-mana kitab mustalah hadis tak jumpa. Tapi istilah ni ada digunakan sekarang. Sebab tu kita kata, kalau kita tak tahu yang benar, kita tak tahu nak beza mana yang betul, mana yang salah. Kena cari molek lah. Kena cari molek. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dalam menyusuri jalan ahli sunnah, kita dipertemukan dengan para ulama yang boleh mengajak kita kembali kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah, dan tetap berada dalam jamaah, dan dia adalah jalan keselamatan kita daripada fitnah iblis. Fitnah iblis. Kita nak tu je. Biarlah tak tahu banyak pun. Biar tak tahu banyak. Tak tahu banyak tak apa. Bukan kita nak jadi alim belaka, bukan. Tapi bila kita tahu, tahulah yang benar. Saya pernah cerita kan, seorang syekh cerita tentang orang tua, seorang lelaki yang tahu hadis kalimatani, dua kalimah, khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Dua kalimah ringan di lidah, berat di timbangan mizan, disukai oleh Ar-Rahman, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Hadis ni hadis yang sahih lah. Kemudian dia tahu hadis ni hujung usia dia dah, tua dah, baru dia dengar hadis ni. Dia kata dulu aku tak dengar hadis ni, ni baru dengar, cek-cek ada sahih. Dia kata ruginya aku
dengar lewat dah. Tapi tak apalah, lewat-lewat pun dia kata selagi tak mati lagi adalah peluang untuk beramal dengannya. Satu. Yang kedua, dia rasa dia tak nak orang lain rugi macam dia. Lalu bila jumpa dengan siapa-siapa pun dia akan tanya, "Mu pernah dengar tak satu hadis, dua kalimah ringan di lidah, berat di timbangan mizan, disukai oleh Ar-Rahman, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim." Jumpa rakyat anak dia, ajar keluarga dia, jumpa kaum kerabat, jumpa kawan-kawan, jumpa jiran, dia akan tanya hadis tu je. "Mu pernah dengar tak hadis ni? Pernah dengar tak hadis ni?" Dia terlalu kagum dengan hadis tu. Sampai akhirnya dia sakit, kemudian koma. Bila koma, lama dia koma, waktu dia nak sedar, bila sedar tu doktor ada tepi dia, celak-celak mata, dia tengok, doktor pernah dengar tak hadis tu? Dia dah, orang panggil apa? Obses ke panggil? Sangat-sangat seronok bila dengar hadis. Bila dengar gitu, rupa-rupanya dia sedar tu adalah sedar yang terakhir sebelum dia meninggal. Lalu dia kata, "Doktor pernah dengar tak hadis ni?" Doktor kata, "Hadis apa?" Dia membaca hadis tu. Lalu di akhir tu dia kata, "Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim," dan dia meninggal. Meninggal dalam keadaan baca hadis Nabi SAW. Malah hadis tu perkataan subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim adalah perkataan yang sangat mulia di sisi Allah. Jadi kita katakan, kita ni betul lah perkataan para salaf, maksudnya para sahabat yang kata berpada-pada dalam sunnah. Kita tak tahu banyak, tak apa, tapi biarlah yang kita tahu tu adalah benda yang benar daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi belajarlah beramal. Apa saja yang kita kata datang daripada Allah dan Rasul, kita ambil. Mana-mana yang kita rasa muskil, kita tanya. Mungkin tanya seorang ustaz tak boleh jawab, kita tanya ustaz lain. Yang penting kita tahu mana manhaj talaqi inda ahli sunnah wal jamaah. Mana ahli sunnah wal jamaah bila disebut Quran, hadis ataupun ijma' para sahabat, kemudian dia ada adab dalam soal mengajarkan ilmu, kemudian dia juga tunduk dan patuh kepada ilmunya, tak sombong, tak takabur, dan kemudian dia bukan pendusta dan pembohong. InsyaAllah kita kenal sifat-sifat orang tu begini, bila ambil ilmu daripada ni. Kalau kenal sifat-sifat yang sebaliknya, tak payahlah. Tak payah. Sebab kita berada di atas fitrah dalam keadaan kita tak tahu, lebih baik daripada kita terlibat dengan perkara-perkara bid'ah ataupun dalam keadaan berada dalam kemaksiatan yang kita jahil tentangnya. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, rasanya itulah yang dapat kita kongsikan pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita dan Allah bagi kepada kita peluang untuk baca nanti bab yang seterusnya, ialah celaan Nabi kepada bid'ah dan para pelaku bid'ah. Yang ini insya-Allah kita akan sambung nanti pada pertemuan yang akan datang. Ada soalan nak tanya? Ya. Nak duduk ke tak nak duduk? Nak duduk dalam majlis dia ke macam mana? Gitu. Betul, kata majlis ilmu.
Dan kalau dia tu baca hadis palsu, bolehkah kita panggil dia majlis ilmu? Ada ke tak fadilat sebagaimana fadilat-fadilat yang kita sebut bahawa dia ada dalam majlis ilmu? Malaikat tu bawa rahmat, bawa ketenangan, disebut oleh Allah, disebut oleh Allah pada para malaikat yang ada di sisi Allah. Fadilat-fadilat majlis ilmu lah. Tiba-tiba dia duduk dalam majlis tu, majlis yang sebar hadis palsu. Contohlah kita kata, layakkah majlis itu disebut sebagai majlis ilmu? Contohlah. Sebab tu kita kata, kita ni kena ada, kan kita dulu pernah dengar istilah tahqiqul manat, tanqihul manat, takhrijul manat. Pernah dengar? Tak pernah dengar? Ada disebut waktu dalam diskusi antara Dr. Uzaimi dengan Engku Fadilah itu, tentang tahqiqul manat, tanqihul manat, takhrijul manat. Ni ulama usul fiqh bincang tentang kita nak melihat sesuatu amal tu betul ke tidak dengan maksud syarak. Illah. Bila syarak, bila agama suruh kita buat sesuatu benda, maka dia ada illah, ada sebab, ada sandaran kenapa kita buat begitu. Okey, ada sandaran kita buat. Maknanya apabila Allah suruh kita cinta kepada Nabi, maka mahabbatun Nabi adalah kehendak, maksud dalam syarak, itu al-manat. Bila kita buat sesuatu amalan, kita kata kita nak sayang kepada Nabi, betul ke amalan kita tu adalah sayang kepada Nabi? Yang tu kena melihat kepada tahqiqul manat. Seperti contohnya, dua orang, dia ngaku ada dua, seorang tu dia ada dua anak. Seorang anak duduk berkepik je dengan dia, seorang lagi tak duduk dengan dia. Tapi hak berkepik ni tunjuk muka je. Dia kata ni dia sayang ke ayah dia, tapi kalau ayah suruh buat apa-apa, satu habuk pun dia tak buat. Ataupun kalau ayah suruh buat, dia tak nak buat. Banding seorang tu, dia tak kata dia tak berkepik sama, dia pun tak kata dia sayang pada ayah dia pada perkataannya, sebab dia rasa tak perlu kata. Cuma bila ayah dia suruh sesuatu benda, dia akan buat. Malah boleh jadi dia tahu apa benda ayah dia nak, sehingga ayah dia kata sekali je kat dia, kemudian dia akan buat apa bila-bila. Maknanya dia taat kepada si ayah. Antara dua orang ni, siapakah yang benar dalam soal sayang kepada ayah? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua lah. Sebab sayang tu, hakikat sayang bukanlah pada dakwaan, tetapi pada ketaatan. Sama juga pada Nabi SAW. Bila dia sebut tentang sayang, cinta kepada Nabi, amalan yang amalan dia buat tu betul ke tak mencapai kepada maksud cinta Nabi? Seorang tu kata di majlis cinta Rasul, malam cinta Rasul, buat dengan begitu, kumpulan ramai-ramai. Soalan dia, betul ke tak malam tu adalah malam orang mencintai Rasul? Dari sudut usul fiqhnya, betul ke dia buat tu menyampaikan kepada cinta Rasul, ataupun apakah amalan dia adalah terjemahan kepada cinta Rasul? Seorang lagi dia baca hadis, dia tak declare dia malam ni malam cinta macam cinta Rasul, tak. Tapi kerja dia, malam ni kita baca Sahih Bukhari, esok kita baca Sahih Muslim. Okey, kemudian kita bedah kitab sifat salat Nabi, kemudian kita baca zikir-zikir Nabi. Dia tak pernah pun satu malam dia buat dinamakan dia malam cinta Rasul, tapi yang dia buat tahqiqul manat, dia sudut ilahnya pada apa yang dia buat sampai kepada cinta Nabi. Hak seorang lagi, walaupun dia jenamakan malam dia sebagai malam cinta Rasul, maka dia bukan hakikat sebenarnya cinta Rasul.
Sebab tu kita kata dalam majlis ilmu pun sama, ada tahqiqul manat, ada sifat sebenar majlis ilmu. Majlis ilmu ni tujuan apa? Nak bawa orang kembali kepada Quran, nak bawa kembali kepada hadis, nak kembali kepada Islam yang diajar oleh Nabi. Majlis ilmu tu adalah satu tempat untuk kita kembali kepada maksud tadi. Tapi kalau dalam majlis tu baca hadis palsu, dia nak kembali ke mana? Dia tak sampailah pada maksud dia tadi, malah dia jadi orang lebih sesat daripada tu. Sebab tu kita kata majlis tu layak ke tidak dinamakan sebagai majlis ilmu. Sebab tu kita kena berhati-hatilah. Sebab saya kata kita kena cari dan pilih majlis-majlis ilmu yang benar. Jadi kalau ada majlis-majlis begitu tak pergi pun tak apalah. Kalau kita pergi tu atas dasar nak solat masjid, kita pergi semayang di masjid lah. Lepas tu kan kita nak baca Quran lah. Lepas tu orang baik syak, kita semayang pula. Kalau ada majlis tempat lain, kita pergi tempat lain. Begitulah. Cuma kita sayang sebab apa? Majlis, kadang-kadang majlis ilmu yang benar ni tidak diberi ruang di masjid. Yang tu masalah. Yang tu yang kita rasa agak terkilan lah. Majlis-majlis ilmu nak baca hadis, orang nak baca hadis dia halang daripada masjid. Boleh jadi tidak diberi tauliah dan sebagainya. Sedang yang dia buat ialah baca hadis, yang dia buat ialah tafsir Al-Quran. Yang tu yang kita rasa agak terkilan lah. Tapi bukan kata tak ada langsung, ada. Kalau tak ada langsung tu tak benar juga, tapi ada. Bila ada tu kena carilah. Mungkin tidak masjid dekat rumah kita, kena pergi musafir jauh sikit. Tapi itulah dia kos untuk mendapat ilmu yang sahih. Kalau ulama dulu daripada Madinah sanggup pergi ke Syam untuk dengar, takkanlah kita daripada Kelang tak boleh nak mari. Belah-belah apa? Baru Kelang baru. Kalau orang Kuantan boleh sampai. Tak, dekat baru, tak jauh lagi. Cuma lah ni lagilah hebat, dengan live stream pun boleh dah dengar. Tak kena kita nak dengar ilmu daripada syekh di mana, di Jordan ke, di Saudi ke, di Mesir ke, di Yaman ke, tekan je boleh dengar live. Tak. Cuma orang kata ngaji dengan YouTube pula masalah pula. Dia orang nak kata ni tak habis, dia kata belaka. Tapi gitulah. Boleh betul lah. Tak ada soalan tak? Ya. Dengar. Assalamualaikum. Baik. Maknanya dia nampak benda gaib. Apa yang dia nampak benda gaib tu? Nampak hantu. Biasanya kalau saya dengar dakwaan macam ni, orang dengan nampak benda-benda pelik je. Maknanya dia nampak gangguan bersifat, nampak tempat tak elok dan sebagainya. Kalau benda-benda gaib begitu, kita kata na'am. Jin ni kadang-kadang dia boleh menampakkan diri dia, boleh menampakkan, sebagaimana malaikat juga boleh menampakkan diri dia. Cuma bila dia nak kata dia ada anugerah tu, wallahu ta'ala alam, kita tak katalah. Adapun dia mendakwa benda gaib selain daripada tu, kalau dia kata nampak benda gaib, soal apa? Soal masa depan nak berlaku, yang tu dah melampaui batas yang dibenarkan lah. Maknanya tak ada orang yang boleh mengetahui wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Allah Ta'ala kata tak ada seorang pun tahu apa yang dia nak dapat esok hari. Jadi bila sebut ilmu gaib tadi, mendakwa ilmu gaib, kita tengok apa bentuk yang dia sebut. Sama ada penafsiran dia terhadap benda tu, lalu dia kata benda gaib. Kalau dia nampak bergangguan, dia nampak mungkin dia boleh nampak orang ada gangguan dan sebagainya, wallahu ta'ala alam itu pun. Cuma kita katakan bukanlah, jangan rasa benda tu sebagai anugerah dibimbangi, dia adalah talbis. Syaitan menampakkan diri dia supaya dia rasa dia nampak, padahal dia sedang ditipu dalam sudut yang lain. Talbis.
Sehingga kadang-kadang contohnya talbis iblis boleh berlaku kepada pengamal perubatan. Dia nampak benda tu, lalu dia baca. Yang dia baca tu bukan sunnah pun, bukan syariat, tak syar'i pun. Mungkin dia baca benda-benda hadis, baca Quran dia pun tak betul dan sebagainya, tiba-tiba benda tu sembuh. Orang pun akan ambil dia sebagai pengamal perubatan. Malah lebih lagi orang akan ambil amalan-amalan daripadanya. Nak selamat daripada syaitan begini, nak selamat, dia pun mula ajarkan ilmu-ilmu. Sebab apa? Dia pernah merawat orang sembuh. Akhirnya wujudlah amalan-amalan yang tak betul dalam masyarakat, bersumber seorang pengamal perubatan yang pernah sembuh orang dirawat dia. Sebenarnya syaitan kalau sembuh seorang tu je, syaitan lari. Hak rosak daripada amalan dia ni ada ratusan lagi. Itu sebahagian daripada talbis. Itu kena beringatlah. Wallahu a'lam. Predik bagaimana cara dia predik? Contoh ahli kaji cuaca. Ya, kejadian. Kali-kali okay. Dia pakai analisis politik, bukan. Sebab predik ni ada jangkaan. Contoh ahli kaji cuaca, bila dia tengok okey, kitaran hujan setahun ada berapa ml, kemudian setakat bulan 10 atau bulan 8 kiraan dia ada 1/3 lagi, tak turun lagi. Dia setahun ni macam kiraan area meteorologi, kaji cuaca ni dia ada kiraan hujan setahun. Jadi berlaku banjir tahun 2014, dia kata sukatan hujan yang sepatut turun dalam 3 bulan, dia turun dalam masa 3 hari. Itu berlaku banjir besar. So kalau dia buat jangkaan tahun ni akan turun hujan dan dijangka banjir, kita tak kata dia tahu ilmu ghaib, sebab dia buat analisis mengenai kejadian-kejadian sebelumnya, dan itu jangkaan dia. Analisa politik, dia tengok kajian gini, dia kata mengikut perkiraan saya Bashar Assad nanti akan jatuh juga lagu-lagu mana. Itu jangkaan dia saja. Dia bukan mendakwa ilmu ghaib. Tapi kalau dia kata sesuatu yang nak berlaku, contohnya dia ni akan aksiden, tanpa ada, tiba-tiba aksiden sungguh, kita kata dia kebetulan. 2 kali kebetulan, 3 kali kebetulan, 10 kali pun dia tak akan dapat benda tu, sebab dia tak tahu ilmu ghaib. Mustahil. Kebetulan tu mungkin ada, saja-saja nak jadi. Padahal kita nampak hak dia predik tak betul banyak lagi. Manusia begini kadang-kadang dia suka predik, terjadi sekali dia predik tak betul, hak tak betul banyak lagi kita nampak ni. Dia kebarangkalian. Kalau 10% tu betul, contohlah kita kata kalau dia predik 10 benda baru sah, tapi oleh kerana dia predik ni 100 benda jadi 10, kita rasa banyak. Padahal dia ni memang kaki, dia kata kat orang belakang mungkin aksiden nanti, ni pun kata aksiden, hak dia kata aksiden seorang jadi, 10 lagi tak jadi. Cuma kita tak nampak lah tu. Tadi salah. Baik, bila hak kata tak boleh bagi salah kepada ahli bid'ah tu, ataupun maksud hajar, itu kita meninggalkan dia. Soal bagi salam kepada ahli bid'ah, saya wallahu ta'ala alam tak pernah dengar begitu. Yang Nabi SAW kata bagi salam kepada siapa yang kamu kenal dan siapa yang kamu tak kenal. Seandainya kalau orang tu dah kita tak kenal dia siapa tu, just bagi salam je, tak ada masalah. Melainkan dia ni kata memang kita tahu dia orang yang sangat-sangat penentang kepada dakwah Nabi dan sebagainya, yang tu pun selama dia orang Islam bolehlah. Cuma kita kata hajar dia dalam sudut-sudut yang disebut oleh para ulama, makna kita tinggalkan dia sebagai satu kebaikan untuk dia. Tapi kalau kita dengan kebaikan kepada dia, boleh lagi kita buat baiklah.
Ilmu hajar menghajar ni maknanya, hajar ni maksud boikot lah, protes, tak cakap dengan orang tu. Kadang-kadang kita kena tengok situasi juga. Kita tengok situasi. Bukan semua asal orang bid'ah tu kita nak tinggalkan dia. Kalau takut dia tengok tak ada orang nak ajar kepada dia, masalah juga. Sebab tu Nabi kata bagi salam ni kepada orang yang kamu kenal dan yang kamu tak kenal. Maknanya luas. Lagipun salam tu satu doa. Apa salahnya kita mendoakan mereka selama kita tak kenal lah dia orang yang sangat anti kepada setakat kawan-kawan kita biasa ni, bagi salam tak ada masalah. Doakan. Kita kena banyak doa lah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Di akhir zaman ni betul kita dalam satu zaman fitnah, ada ahli sunnah, ada ahli bid'ah. Tapi sebenarnya bid'ah yang ada pada kita ni, kita nak banding pada orang lain mungkin jauh hebat lagi orang lain. Nusairiyah tu tak ada zampak kita. Nusairiyah yang kita kata sebagai pembunuh, Syiah pelampau, tak ada pada kita. Syiah yang melampau belum lagi sampailah kita pun. Cuma adalah kita panggil bid'ah yang mungkin benda yang tak bersumber kepada Nabi yang dia buat, dan kita pun tak suka. Cuma doakanlah, banyakkan kita bermuamalah, berbuat baik kepada manusia, menghubungkan silaturahim, bagi nasihat dan sebagainya, bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan manusia, bagi nasihat ni. Sebenarnya Nabi SAW orang bagi assalamualaikum, Nabi kata waalaikum je, Nabi tak balas pun. Jadi maknanya dalam satu sudut, saya bukan kata kita nak berbaik-baik dengan orang yang sampai kita tak ada langsung tak suka kepada bid'ah, tapi kita katakan jikalau ada ruang untuk kita berbaik dengan dia, dengan cara tu dia boleh datang kepada kita, kemudian kita boleh bermuamalah, boleh bagi nasihat dan sebagainya, insya-Allah benda tu boleh memberi kebaikan yang banyak kepada dakwah sunnah. Banyak benda kita boleh buat. Doa ni kurang kita doa. Baru ni seorang Syekh Sa'ad bin Nasir Ash-Shitri, kalau Ustaz Mu'in sebut bahawa ni kita ramai penceramah tapi kurang pendakwah. Kata Ustaz Mu'in, kita ni ramai penceramah kurang pendakwah. Tapi Syekh tu sebut apa lagi? Dia kata kita ramai pendakwah tapi kurang yang ikhlas. Disebab apa? Dia kata senjata yang paling utama sekali dalam dakwah ialah ikhlas. Bila ikhlas tu ada, tuan-tuan tengok bukti. Sesuatu yang asalnya musuh Allah boleh berubah menjadi tentera Allah. Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam, bila ahli sihir Fir'aun datang kepada Nabi Musa, dia datang sebagai musuh Allah. Tapi dengan satu mukjizat, bila dia tengok je tongkat Nabi Musa jadi ular, dia bertukar daripada musuh Nabi Musa jadi musuh Fir'aun. Berapa lama Allah ambil masa nak ubah? Sekejap. Allah boleh ubah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, di saat dia benci kepada Islam, benci kepada Nabi, sanggup nak bunuh dah Nabi, tapi Nabi doakan kepada dia. Akhirnya dia tukar jadi pembantu Nabi. Seorang sahabat asalnya daripada kaum Quraisy, saya lupa nama dia, Syekh sebut tapi saya lupa. Dia sebut selepas keluarga dia mati dalam peperangan Uhud, dia berazam untuk bunuh Nabi Muhammad. Malah lepas daripada kekalahan teruk daripada perang Uhud, perang Badar dan perang Uhud, kafir Quraisy mula duk kumpul senjata nak pergi perang Ahzab pula dan sebagainya, kumpul senjata. Ada seorang daripada kaum Quraisy, dia kumpul senjata, dia beli sikit kumpul senjata. Sampai tahun ke-8 Hijrah berlaku pembukaan kota Mekah. Kemudian bila Nabi nak pergi buka Taif pula, Nabi kekurangan senjata. Nabi minta dengan sahabat tu, dengan orang Quraisy tu yang kumpul senjata, Nabi kata, aku nak pinjam senjata pun, bayar sewa untuk guna pergi ke Taif. Dia bagi.
senjata yang asalnya dibeli tujuannya untuk memerangi Nabi, akhirnya digunakan untuk membantu dakwah Nabi. Allah, kalau Allah nak tukar, sekelip mata. Yang kita perlu apa dia? Keikhlasan. Keikhlasan dalam dakwah. Kalau Allah nak tukar, mudah je bagi Allah. Berapa banyak kita pernah doakan kepada ahli bid'ah yang kita tengok dia buat bid'ah? Mungkin kurang kot. Hajar ada satu tahap yang dibenarkan oleh para ulama. Tapi kita tengoklah keadaan. Saya bukan kata tak kita berbaik-baik, peluk dengan dia, makan sekali, sembang sekali, musafir dan sebagainya, tak. Tapi bila isu bagi salam, bila isu kita nak doa kepada mereka, kita kita kena lebih bersifat dengan sifat ahli sunnah yang sifatnya rahmatan lil alamin. Mana Nabi, dakwah Nabi itu sebagai satu rahmat kepada sekalian alam. Kita bercakap dengan masyarakat, bagi nasihat dan sebagainya. Sekali tak boleh, 2 kali tak boleh, 3 kali tak boleh, bagilah nasihat. Selama kita ada dengan dia, kadang-kadang kita ni, sebab lah ni lagilah zaman maya, kita tak jumpa mata pun ke dia. Ziarah menziarahi, ziarah. Kadang-kadang kita pergi ziarah dia, pergi ajak dia makan, pergi ziarah dia. Masyayikh, Tok Syekh sekarang ni, kalau kita perhatikan, dia banyak ambil fiqh ziarah. Syekh mari sini baru ni, siapa pergi ziarah? PM kita pun pergi ziarah. Yang ziarah dia tu siapa baru ni? Dia adalah penasihat kepada Raja Salman, Mustasyar Malik, penasihat kepada Raja Salman. Dia mari sini pun nak cuti lebih pun tak boleh, kena luluh daripada King Salman dulu baru boleh. Dia kata tak boleh, nak kena balik. Tapi dalam masa dia transit sekejap tu, dia transit pukul 6, pukul 4 pagi dia transit, pukul 3 petang dia kena balik mula ke airport. Apa yang dia buat? Dia kata aku nak pergi ziarah orang Malaysia. Transit je pun. Kita kalau transit Dubai gimana? Mana shopping ya? Tak, dia transit je. Transit subuh, cari orang sini. Subuh tu ada kuliah subuh. Transit daripada Tokyo nak balik Saudi, pukul 4 pagi sampai, pukul 3 petang kena duduk airport balik. Kuliah subuh, tazkirah subuh. Kemudian ada sedikit apa panggil, kata-kata nasihat, liqa' lah, pertemuan mahabbah. Lepas tu kemudian pergi jumpa dengan PM, Perdana Menteri. Kemudian 3 balik, dia airport balik. Orang kata, kenapa? Tak, dia yang kata, perkataan dia tu yang kata Allah boleh tukar ahli sihir jadi pada musuh Nabi Musa, jadi musuh Fir'aun sekelip mata. Dia yang kata. Sebab apa? Dia kata kita ahli sunnah kena lebih banyak berdakwah, kita lebih banyak mendekati masyarakat. Kita bukan nak ambil ilmu milik kita je, ni aku punya, kamu tak payah dah. Kita nak semua orang berkongsi ilmu yang sama. Kita nak semua kalau boleh ni masuk syurga belaka. Sebab apa? Ruhama'u bainahum. Sifat ahli sunnah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Syadid tu kepada orang kafir. Tapi selama orang mukmin, orang muslim, kalau dia ada kesalahan sedikit, ruhama' lah. Sebab bid'ah yang berlaku pada zaman ni, pak kita ni, bukan fitnah Syiah pun. Setakat bid'ah dia mungkin kecil-kecil baru tu. Setakat buat tahlil ke sikit-sikit. Setakat gitu-gitu je. Bukanlah kata benda besar pun. Yang mana kita masih lagi boleh berdakwah kepada mereka. Boleh berdakwah. Jangan duduk dengan dalam bid'ah dia tu, taklah. Isu muamalah tadi. Fokus kita isu muamalah, bukan masalah isu kita pergi duduk sekali dengan dia buat bid'ah, sekali dengan dia, bukan. Masalah dia isu, sebab tanya tadi soal bagi salam. So kita bermuamalah dengan dia, buat baik, doa kepada dia. Mudah-mudahan dengan sikap kita begitu, dia akan jadi orang yang lebih dekat dengan kebenaran, insya-Allah. Wallahu taala alam. Cukuplah sekadar itulah pada pagi ni. InsyaAllah ada rezeki kita sambung. Ada yang salah pasti, itu adalah pada kelemahan saya.
Kalau ada ustaz-ustaz lain boleh tolong betulkan, alhamdulillah. Kalau ada sahabat-sahabat juga boleh tolong betulkan, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merezekikan kita hidayah dan taufik. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.